اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا أكثر من قول لا إله إلا الله. Alhamdulillah, segala puji bagi zat Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat, kasih sayangnya kepada kita, taufik dan hidayah, kekuatan dan kemampuan kita dapat solat berjemaah maghrib tadi. Alhamdulillah, tuan-tuan, kita ni i'tikaf, nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Dan kita berhenti seketika dalam menghadiri majlis membesarkan Allah, mensalawati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memuji-muji Allah dan mengagungkan kebesaran Allah kerana Allah SWT sentiasa mencurahkan rahmat, kasih sayang kepada kita saat ini. Dan tuan-tuan, sangatlah kita bersyukur kerana kita berada di tempat yang paling baik, masa yang paling baik, itu di masjid. Tempat di muka bumi yang paling Allah cintai adalah masjid. Dan sebaliknya, pasar amat dibenci oleh Allah SWT. Mafhum hadis Nabi SAW. Dan kita memuji-muji Nabi yang banyak berjasa kepada umat dia, kepada kita lah. Syukur kita dan tuan dan saya dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Maka sayugialah memang sepatutnya kita bersalawat kepada Nabi SAW sebanyak-banyaknya, tuan mulia. Mudah-mudahan Nabi mengenal kita di yaumil masyar nanti, amin insyaAllah. Nabi mengenal kita di akhirat, di jannah, amin insyaAllah. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Tuan Pengurusi Masjid Ubaidullah, iaitu Tuan Guru Haji Muhammad Isa, dan AJK Masjid yang dirahmati semua yang hadir. Yang saya hormati Tuan Imam yang hadir, dan saudara-saudara, abang-abang, tuan-tuan haji, bapa-bapa yang mulia dan ibu-ibu yang hadir. Alhamdulillah, kita memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat ini kita masih lagi berada dalam suasana ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa yang mulia, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kita di dunia ini sangat-sangat sementara waktu saja. Sangat sekejap saja tempoh yang diberi oleh Allah, 60-70 tahun. Kata Nabi, umur mak aku 60-70 tahun saja. Kadang-kadang tak sampai. Habis-habis pun 100 tahun. Itulah modal umur yang Allah beri pinjaman supaya kita, tuan-tuan, membuat perbekalan dan persiapan yang kita nak balik selama-lamanya di akhirat nanti. Kalau dunia 60-70 tahun, kubur 40,000 tahun, tuan-tuan. Bayi yang akhir kiamat, kita akan mendiami kubur 40,000 tahun. Pada masyar akan berkumpul 50,000 tahun. Jambatan sirat 1,500 tahun. 91,500 tahun kita akan menghadapi. Selepas tu tak ada tahun lagi. Syurga dan neraka kekal lagi dikekalkan oleh Allah SWT. Maka itu sebab Nabi SAW dalam hadis kata, manusia yang bijak, manusia yang mengingati mati dan membuat perbekalan untuk kematian dia. Itulah manusia yang paling bijak. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah lagi. Mari sama-sama kita memuji Allah SWT mulia dengan berzikir, warid. Kita baca hasbir. Kita mula-mula kita baca yang doa 2 juta tu, boleh? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له
أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Dan kita bermunajat pada Allah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, syukur kita kepada Allah SWT. Kita kenal Allah adalah Rabb, Khalik. Allah adalah pencipta kita. Nama Allah ada berbagai-bagai yang banyak Allah rakamkan dalam Asma'ul Husna, nama-nama yang mulia. Maka kita kena baca, selalu mewiridkan nama-nama Allah tuan-tuan. Asma'ul Husna. Barang siapa yang menghafal, membaca Asma'ul Husna, nama-nama Allah tu, Allah SWT masukkan di dalam syurga. Subhanallah. Jadi serulah nama-nama Allah yang baik itu untuk kita berdoa kepada Allah supaya Allah tolong kita. Allah beri rahmat, kasih sayang kepada kita tuan-tuan. Allah SWT zat yang kekal abadi. Dia tidak ada permulaan dan Allah SWT tidak ada kesudahan. Dia adalah pencipta tuan-tuan. Segala-galanya tak ada, yang wujud hanya Allah sahaja. Selepas tu barulah Allah ciptakan makhluknya. Ada lebih 18,000 makhluk tuan-tuan. Termasuklah makhluk yang besar seperti langit dan bumi yang luas terbentang. Makhluk yang besar seperti gunung ganang, jin, syaitan, binatang-binatang, haiwan-haiwan dan tumbuh-tumbuhan, semua makhluk Allah. Lebih 18,000 jenis makhluk yang besar-besar Allah ciptakan. Ikan saja Allah jadikan berbagai-bagai jenis. Satu ikan beribu-ribu jenis. Subhanallah, di dalam lautan tu. Itu nak menunjukkan kekudratan Allah, kekuasaan Allah mencipta ikan yang diberi nikmat kepada hamba Allah, pada manusia ni, supaya mensyukuri nikmat Allah. Juga haiwan-haiwan yang lain, ternakan, binatang-binatang yang lain, semua Allah jadikan tu untuk manfaat kepada manusia. Dan manusia diciptakan oleh Allah untuk mentaati Allah SWT tuan-tuan. Allah kata dalam Quran, "Wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun." Tidak Allah jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, menyembah Allah, mengabdikan diri kepada Allah SWT. Dan kita bersyukur pada Allah SWT tuan-tuan. Kita baca hadis, sambung muka surat berapa? Muka surat 28. Jadi alhamdulillah kita baca kitab Tanda-Tanda Hari Kiamat, An-Nihatu fil Fitani wal Malahim, karangan Ibnu Katsir. Seorang ulama yang besar telah menterjemahkan tafsir Ibnu Katsir tu, sehingga ada kitab-kitab Bidayatul wan Nihaya, kitab yang besar juga. Dan hari ini kitab-kitab Tanda Hari Kiamat. Tuan-tuan yang mulia, kita tengok muka surat 28. Umat tidak akan bersekutu dalam kesesatan. Ibnu Majah berkata, Anas bin Malik pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya, iaitu umatku tidak akan bersekutu dalam kesesatan.
apabila kamu menemukan perselisihan, maka ikutilah kelompok yang lebih ramai. Akan tetapi hadis ini berstatus da'if. Hadis lemah kerana Muaz bin Ar-Rifa' As-Salami telah dilemahkan oleh banyak imam hadis. Tuan-tuan, itu sebab majoriti tak semestinya boleh memberi kejayaan. Yang sebenarnya dalam cara agama Islam, perintah Allah adalah syura bainahum, kamu bersyuarat di antara kamu. Dalam kamu bermesyuarat tu ada khalifah, ada amir, ada ketua. Maka ketua itulah yang memutuskan akan hak kebenaran. Itu cara Islam. Dan apabila amir memutuskan, dia tak semesti nak mendengar suara ramai dan suara sedikit. Tak ada. Bukan majoriti dan bukan minoriti. Itu asas agama kita. Cuma akhir zaman ni kita berpegang kepada orang panggil minoriti dan majoriti. Dan tuan-tuan, kita tengok dalam ni riwayat naklah disebutkan, naklah kamu mengikuti golongan yang majoriti yang beriman, majoriti yang beramal soleh. Itu kita kena ikut. Daripada mereka yang berpedoman kepada yang kebenaran dan para ahli kebenaran. Yang beliau maksudkan adalah majoriti daripada umat Islam yang hidup pada masa-masa awal kerasulan dulu, iaitu sahabat-sahabat, tuan-tuan. Yang Nabi kata umat aku akan berpecah 73 golongan, 72 masuk dalam neraka, satu saja majoriti yang ahli sunnah wal jamaah, satu yang diiktiraf dan diterima oleh Allah SWT dan Rasulnya. Dan yang mana hampir tidak ada di antara mereka yang melakukan perbuatan bid'ah. Namun pada masa-masa kebelakangan ini, zaman Rasulullah SAW, tuan-tuan yang dirahmati Allah, hanya bertahan 300 tahun perjuangan Islam yang bertahan kuat amalkan agama yang cara Nabi itu. Zaman Rasulullah, zaman para sahabat, zaman para tabi'in dan tabi'in. 300 tahun saja. Selepas tu timbullah zaman raja-raja dan presiden-presiden sampai sekarang ni. Itu. Dan kita tengok sebagaimana disabdakan, namun pada masa kebelakangan ini boleh saja umat Islam bersekutu dalam perbuatan bid'ah. Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Uzaifah yang tersebut di atas, yang mana dia bertanya kalau mereka tidak memiliki pemimpin ataupun jamaah. Jadi dalam Islam kita kena taat pada Allah dan Rasul dan ulil amri, itu pemimpin di kalangan kamu yang beriman dan bertakwa, kita kena ikut. Selagi dia tidak mengajak kepada kemungkaran dan dosa maksiat, wajib tuan-tuan taat. Dalam hadis pula mengatakan sampai kita tak dibenarkan membuat kacau bilau, perbalahan antara umat Islam, tak boleh, tidak benar. Walaupun dalam hadis ada mengatakan walaupun dia pemimpin yang zalim, kita tak boleh menjatuhkan, tuan-tuan. Bukanlah kita nak ikut dia kezaliman dia. Dalam agama Islam ada cara dia. Selesaikanlah masalah umat ini dengan iman, yakin pada Allah, dengan amal-amal soleh. Itu yang berlaku zaman Rasulullah, tuan-tuan. Para sahabat, mereka tak ada ramai, mereka sedikit, tapi bila mereka hijrah pergi ke Mesir, mereka dapat mengislamkan orang Mesir. Mereka pergi Turki, dapat mengislamkan orang Turki. Pasal apa? Mereka tak ramai, tak ada kekuatan. Mereka ada kekuatan bantuan Allah. Mereka ada keimanan, keyakinan pada Allah. Ada amal-amal soleh menyebabkan Allah mencampakkan kekuatan iman pada dia. Dan Allah campakkan kegurunan kepada musuh-musuh dia. Ini kehebatan para sahabat, tuan-tuan. Yang mana kita kena contohi. Mereka semua orang bangun malam. Jadi kita kalau nak berjaya, macam mana sahabat berjaya, semua pemimpin-pemimpin umat Islam kena bangun malam, tahajud, menangis, jaga amal sembahyang 5 waktu berjemaah, mereka tak pernah tinggal, tuan-tuan. Maka pasti akan bantuan Allah akan datang. Kerana apa musibah datang pada hari ini, Allah SWT dah tunjuk kepada saya dan tuan-tuan depan mata kita,
Saya tadi nukilkan hadis, tengok baca hadis. Oh, akan datang Allah SWT akan campakkan penyakit yang tak pernah berlaku zaman dulu. Dah berlaku sekarang. Yang tak ada, contoh Covid ni tak pernah berlaku zaman dulu. Jadi bila datang Covid, Allah uji kita dalam masa bulan 3 sampai hampir setahun. Kita tak pernah tak semayang Jumaat, tak pernah kita tinggalkan masjid untuk bertarawih, tapi tahun ni Allah uji kita. Dan orang yang tak datang masjid pun risau kenapa masjid tutup. Tapi bila masjid dah buka balik, hanya orang-orang yang cinta pada Allah dan Rasul, hanya orang yang cinta pada majlis ilmu, yang cinta datang solat berjemaah sajalah yang datang. Yang lain tetap kealpaan. Dan umat Islam tak tahu penyelesaian dia, tuan-tuan. Kalau saya selalu cakap, kalau kaum wanita, kaum ibu, dia kena jaga semayang awal waktu di rumah dia masing-masing. Tapi kalau tuan-tuan dan saya ni, bapa-bapa yang sihat, kena usahakan 5 waktu berjemaah di masjid, tempat yang paling Allah suka ni, kena usahakan. Kalau kita tak dapat usahakan 5 waktu berjemaah, kena banyak-banyak istighfar, minta ampun pada Allah. Sebab Nabi SAW kata, sungguhnya solat isyak dan subuh berat bagi orang munafik. Maka tuan-tuan dan saya pastikan semua umat Islam kena ada kekuatan. Orang-orang Yahudi tahu kekuatan Islam. Pendakwa-pendakwa pergi di Israel sana, di sana dia kata, kamu nak buat apa? Kami satu umat Islam nak ziarah orang Islam. Dia kata, wah, dia dah tahu, tuan-tuan. Dia kata, selagi mana kamu nakkan kunci Baitul Maqdis, kamu tidak akan dapat kunci Baitul Maqdis. Sekejap dapat, kejap jatuh balik, kejap dapat, kejap jatuh balik, sehinggalah orang-orang pendeta-pendeta mereka kata, selagi mana kamu tak boleh semayang subuh seperti semayang Jumaat, kamu tidak boleh mimpi dapat Baitul Maqdis. Maka kekuatan iman, kekuatan amal seluruh umat Islam dalam dunia, khususnya di Palestin tu, sebab itu Allah SWT uji umat Islam di Palestin kerana alpa dan leka seketika ketika Allah beri kemewahan pada dia. Maka Allah hantar raja yang zalim sampai hari ini, tuan-tuan. Tapi insya-Allah akhir zaman dalam hadis mengatakan kita akan kembali balik. Wallahu alam, bila dapat tu akan datang insya-Allah. Di tuan-tuan, bersyukurlah kita berada di ambang hampir kiamat tu boleh tuan-tuan. Maka beliau menjawab, maka tinggalkanlah semua golongan. Kalau kita tak dapat golongan-golongan amir ni Nabi SAW cerita kepada Uzaifah ni, tuan-tuan, sahabat Nabi yang menjaga rahsia-rahsia Rasulullah. Uzaifah ni satu sahabat Nabi yang dia tanya pada Nabi perkara yang buruk-buruk akan berlaku, dia je. Allah tak cerita, dia tak cerita. Nabi tak cerita pada Abu Bakar, sahabat-sahabat yang besar, tak ada. Dia cerita pada Uzaifah. Sehingga Sayyidina Umar merasa risau. Ada tak di kalangan ahli keluarga Umar radhiyallahu anhu, Umar Al-Khattab, ada tak di kalangan dia punya adik-beradik ataupun keluarganya ahli munafik? Dia tengok kalau berlaku kematian, kalau Uzaifah tak semayang jenazah tu, tu dia tak akan semayang. Tapi dia dikenali semua keluarga Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu semua soleh, orang-orang yang baik, tuan-tuan. Ada 1-2 orang itu biasalah yang nakal tu. Maka Uzaifah hadis ni dicerita, maka beliau menjawab, maka tinggalkanlah semua golongan itu sekalipun kamu menggigit pangkal pohon sehingga maut datang menjemput kamu. Jadi kalau ini belum sampai masa tu, kita fikir juga zaman sekarang kita masih lagi aman, kita boleh beribadat, kita selesa. Cuma Allah SWT datangkan Covid ni, penyakit ini yang belum ada lagi ubat. Saya nak beritahu tuan-tuan, ubat dia kena amal lagi ni, boleh insya-Allah. Kita pakai vaksin Allah SWT dan Rasul. Tuan-tuan amalkan lepas subuh tuan-tuan mesti mau baca ni. Hadis Nabi SAW mengatakan, barang siapa membaca lepas subuh dan lepas asar, Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Tuan-tuan baca hadis, baca doa ini dengan nama Allah, tidak ada yang boleh membawa mudarat. Ma'as dengan namanya yang mulia, syai'un fil ard, yang menciptakan langit dan bumi. Dan Allah sentiasa maha mendengar dan maha mengetahui. Baca tuan-tuan doa ni. Saya yakin tuan-tuan dah amalkan, dah tahu tu Cuma amalkan.
Hadis Nabi kata amal pagi dan petang, iaitu lepas subuh, lepas asar, tuan-tuan kita boleh amalkan setiap waktu sembahyang. Boleh kita tambah sikit, lepas zuhur tambah, lepas asar tambah, baca 3 kali. Tidak ada masalah. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Satu. Dan jangan lupa tuan-tuan, lepas saja salat subuh, saya nak sampaikan satu ayat-ayat yang tuan-tuan pun tahu saya rasa, tapi saya nak sampaikan iaitu ketika Nabi SAW nak pergi ke masjid, rumah Nabi dekat masjid sebelah-sebelah, jadi dia tinggalkan isteri dia bernama Juwairiyah sedang beribadat, berzikir pada Allah, sehingga Nabi balik daripada solat duha tu, dia tengok isteri dia masih lagi di tikau sembahyang, masih lagi. Apa yang kamu lakukan? Dia telah melakukan zikir bagian-bagian. Maka Nabi ajar pada isteri Juwairiyah, untuk kita juga tuan-tuan bacalah ramai-ramai. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Baca 3 kali. Nabi SAW kata dia baca itu 3 kali lebih besar ganjarannya daripada Juwairiyah Ummul Mukminin, isteri Rasulullah baca tadi. Mungkin dia baca subhanallah walhamdulillah. Sebab apa tuan mulia? Subhanallah bihamdi adada khalqi. Maha suci Allah yang telah menciptakan seluruh makhluknya. Wa midada kalimati, dan setiap kalimat-kalimat yang ditulis yang begitu banyak. Wa midada kalimati wa zinata arsy, dan dia telah menjadikan arash, singgahsana yang cantik tu. Wa midada kalimati. Jadi baca doa tu tuan-tuan Kalau tak ada nanti kita akan, saya rasa yakin ramai dah tahu tu Cuma amalkan je. Saya ulang balik, subhanallah. Ni obat vaksin, semua kena amalkan. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Itu amalan yang Nabi ajar kepada isteri dia. Dan satu lagi tuan-tuan, yang ubat vaksin, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Baca 3 kali juga. Dia digandeng dengan bismillahilladzi la yadhurru. Dan saya nak menyampaikan pada tuan-tuan, tolong usahakan jaga sembahyang 5 waktu berjemaah, jaga tahajud tuan-tuan 8 rakaat, 2 4. Kalau tak boleh buat 8 rakaat, 2 rakaat. Dan sebelum tuan-tuan pergi masjid ataupun dalam masjid, datang awal-awal baca Quran. Dan apabila manusia meninggalkan dunia saja, dia masuk dalam kubur, tuan-tuan, apabila masuk dalam kubur, hanya amalan sembahyang, puasa, zakat, haji itu datang, tapi dia dihalau. Tetapi yang tak dapat dihalau iaitu yang tuan-tuan amalkan hari-hari, baca tabarakalladzi. Kena baca tabarakalladzi hari-hari insya-Allah Dan sesiapa yang baca Al-Quran sebelum fajar, sebelum subuh. Sebelum subuh tu kita baca Quran beberapa ayat datang awal. Bacalah Yasin. Baca Yasin malam Jumaat aja. Bagus juga seminggu sekali, tapi usahakan baca hari-hari. Ini kita nak membuat persiapan dan perbekalan nak balik jumpa Allah, supaya kita tak terkejut tuan-tuan. Masuk dalam kubur tak terkejut. Semalam saya baca kitab kehidupan hari kiamat dan hari dekat masjid saya, di Masjid Seri Kesang. Sebab tuan-tuan baca, saya bacakan, Nabi SAW telah bagi jubah Nabi, supaya bawa jubah ini nak dikebumikan mak Sayyidina Ali, bernama Ummu Fatimah binti Abdul Muttalib. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka kenapa ya Rasulullah kau berikan jubah kamu tu bersama dengan kain kafan mak Sayyidina Ali? Tuan-tuan, ya Allah, subhanallah, Nabi kata sesungguhnya kain kain jubah aku itu menyebabkan Allah SWT jauhkan dia daripada api neraka. Ini menunjukkan tabarruk, iaitu keberkatan Nabi SAW. Selipar yang orang hari ni, orang-orang habaib tu, alim ulama, dia war-warkan, mensyiarkan selipar Nabi tu tak ada masalah tuan-tuan. Jubah Nabi, pakaian Nabi, darah Nabi, rambut Nabi sampai sekarang dijaga, betul tak? Di Mesir disimpan
bahan-bahan yang sangat berharga. Dalam peribadi akhlak Nabi, perbuatan Nabi, dalam kehidupan Nabi, semua ada kejayaan tuan-tuan. Maka jubah ini Nabi beri pada. Sebab apa Nabi SAW beritahu, wahai Ali, inilah mak kamulah mendidik aku daripada kecil, menjaga aku daripada kecil. Mendidik Nabi SAW. Begitu juga ibu susuan Nabi menjaga. Semua dapat syafaat Nabi SAW kerana mereka ada kaitan hubungan dengan Nabi SAW. Jadi bayangkan tuan-tuan, kalau kita sebagai umat Nabi SAW ada kaitan dengan Nabi, iaitu tuan-tuan dan saya digalakkan, disuruh oleh Allah dan Rasul berselawat. Boleh? Sebagaimana firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inilah satu amalan, bukan amalan ni, perintah Allah. Allah sendiri buat berselawat. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat menghantar rahmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa diagungkan, dimuliakan. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Begitu mulia peribadi Nabi SAW, yang mana kehidupan dia, kematian dia sangat menyedihkan. Pun begitu Allah sanggup lihat Nabi SAW hanya 63 tahun hijrah kehidupan dia, berbagai-bagai kesusahan yang datang kepada Nabi, Allah sanggup lihat. Tetapi Allah tak mau lihat agama Islam mati. Maka Allah zahirkan Nabi SAW dan para sahabat untuk hidupkan agama tu mulia. Dakwahkan la ilaha illallah kepada semua umat. Dan tuan-tuan dan saya, bersyukurlah kepada Allah sehingga hari ini kita masih lagi beriman. Namun kita sedang diuji oleh Allah. Jaga amal kita masing-masing. Kerana syaitan pencuri lanatullah ini akan curi iman kita, tuan-tuan. Bila dia curi iman kita? Ketika kita nak nazak besok, ketika kita nak meninggalkan dunia, itulah dia rupa mak bapak kita, jumpa tuan guru kita. Hanya syaitan tak boleh menyerupai Nabi SAW saja, tapi dia boleh rupa orang berjubah macam tok guru kita. Boleh berupa mak kita, ayah kata, mak telah berjaya, kau ikutlah agama Kristian, kau ikutlah agama Yahudi, agama ni telah berjaya. Maka tuan-tuan, kalau sekiranya iman kita lemah, amalan tak ada, sakit kita ingat Allah, Allah ke ingat ubat? Kalau siapa sakit dia terus ingat Allah, Allah sakit ya Allah, maka orang itu iman dia kuat, iman dia bagus. Apabila dia susah dia ingat Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu kalimah tu pun kena baca. Banyak amalan-amalan yang kita kena jaga. Dan saya ingatkan lagi malam yang bertuah ni, bacalah suratul Ikhlas 10 kali, tuan-tuan. Hadis sahih mengatakan barang siapa membaca suratul Ikhlas 10 kali, Allah SWT akan bina satu rumahnya di dalam syurga. Kalau setiap waktu 50 kali kita baca, dah 5 dah. Kita terperanjat besok di akhirat, di syurga besok kita terperanjat. Benar, kerana apa tuan-tuan? Di syurga, di akhirat tidak ada mati, tidak ada tahun, kekal selama-lamanya, umur 33 tahun sampai bila-bila. Dan orang yang paling menyesal, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan dunia ni telah melalaikan kamu sehingga kamu masuk dalam kubur. Rabbana absarna, ya Allah kami dah lihat, wa sami'na, kami dah dengar ya Allah, na'mal salihan, kami nak buat amal soleh ya Allah, inna muqinun, sekarang kami dah yakin ya Allah. Tuan-tuan, kita nak yakin pada Allah, nak berusaha pada Allah. Sekarang ni Allah beri pinjaman umur dan akal kita. Seterusnya kita baca lagi. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, sebagaimana dinyatakan dalam hadis yang atas tadi, yang sahih lalu, pada awal munculnya Islam merupakan, agama Islam muncul akan menjadi sesuatu yang asing dan akan kembali menjadi asing seperti mula. Jadi bila dakwah datang akhir zaman, orang pun macam mana ni? Kan? Lain daripada yang lain, begitulah dia akan jadi asing. Memang terjadi tu mulai akhir zaman. Dan tuan-tuan kalau nak amalkan sunnah, kalau tuan-tuan nak pergi masjid, orang tengok atas bawah. Ramai yang tak pergi masjid. Tuan-tuan yang cinta amalkan pakaian sunnah, pergi masjid, orang tengok lain macam, kau muda lagi, buat apa kau pergi masjid? Begitu akan kita hadapi. Asing, amalkan agama ni menjadi asing. Dan diriwayatkan pula dalam sebuah hadis, tidak akan terjadi kiamat atas seorang yang tetap mengucap Allah, Allah.
Hari itu pihak-pihak puak Wahabi yang tak faham ni, dia kata mana ada zikir Allah, 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 Allah. Inilah hadis yang dah beritahu tuan-tuan, memang ada sebenarnya. Allah SWT tidak akan kiamatkan dunia selagi manusia yang ada kalimah la ilaha illallah, Allah tak akan kiamatkan. Ataupun orang dah tak boleh ucap la ilaha illallah, tapi ada satu golongan tu nak kat kiamat tu boleh, dia semayang pun tidak betul, tapi datuk nenek moyang saya ada pernah ucaplah kalimah ini, Allah, Allah, Allah. Maka Allah tak kiamatkan lagi dunia tuan-tuan. Subhanallah. Dan maksudnya, selagi orang ada ucap kalimah Allah, Allah, Allah tidak akan kiamatkan dunia ini. Alhamdulillah, kita tuan-tuan dan kita lah sebagai hamba Allah yang makmur ke masjid, menarik rahmat Allah SWT. Sekiranya kita dah tak mau datang masjid lagi, tak mau zikir, baca Quran, akan mengundang bala Allah. Kita yakin dan percaya apabila Allah beri rahmat dan hidayat pada saya dan tuan-tuan, sentiasalah boleh baca Quran, sentiasalah bersalawat Nabi SAW, sentiasalah beristighfar tuan mulia. Maksudnya jika huru-hara bermaharaja lela pada waktu itu boleh menyingkir dari, boleh tinggalkan daripada masyarakat. Ada orang, dia kata ni dah nak dekat kiamat ni, aku dah tak kena tinggalkan. Tu belum sampai masa dia lagi tuan-tuan. Nak pergi ke Syria, nak pergi ke Mekah, Madinah, pasal duduk kat situ kan aman. Belum sampai masa dia lagi. Janganlah pula kita pandai-pandai ya. Maka dalam hadis, apabila kamu melihat kikir telah dipatuhi, kikir kedekut, ataupun hawa nafsu telah diikuti, dan setiap orang berpendapat mengkagumi pendapatnya sendiri, maka berpeganglah kamu pada pendirianmu dan tinggalkanlah masalah orang umum, orang kebanyakan. Tapi zaman tu belum sampai lagi. Huru-hara belum lagi tuan-tuan. Alhamdulillah kita di Malaysia masih aman, dan seluruh negara umat Islam masih lagi aman. Cuma di Syria sedikit di Syria sedikit ujian saudara-saudara kita di sana, semoga Allah menangkan perjuangan umat Islam di sana, amin tuan-tuan. Diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushiku an yakuna khairu malil muslim ghanamun yatba'u biha sa'afal jibal wa mawaqi'al qatri yafirru bidinihi minal fitan. Hadis ni yang bermaksud disyaki bahawa sebaik-baik harta seorang muslim, sebaik-baik harta orang Islam adalah kambing yang digiring, dibawanya sampai ke puncak-puncak gunung dan tempat-tempat yang terpencil untuk menyelamatkan agamanya daripada fitnah. Hadis sahih juga, hadis Bukhari, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah dan Daud. Tuan-tuan kalau lah hadis ni, tetapi kita tak adalah kan, kita tak adalah bawa kambing-kambing kita banyak-banyak dekat kat puncak gunung, belum sampai lagi. Pada waktu itu diperbolehkan memintai mati, padahal mati itu sendiri sebenarnya tidak boleh diminta tanpa alasan seperti itu, sebagaimana dinyatakan dalam hadis yang sahih yang lain. Tuan-tuan, kita boleh meminta mati, boleh, tapi dalam masa yang sama kita tak boleh minta cepat mati. Kalau kita minta mati, yang kita baca doa, Allahumma ahyina bil iman, ya Allah matikan aku dalam iman, wa amitna bil iman, dan Allahumma ahyina bil iman, hidupkan aku dalam iman, wa amitna bil iman, matikan aku dalam iman. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman, wahsyurna bil iman, dan kumpulkan aku di mahsyar bersama iman. Iman maksud yang tuan-tuan dah ada lah, saya dah ada, iaitu la ilaha illallah. Iman iaitu kalimah yang kita dah ada, kita pegang tu, boleh kita jaga. Dan kalimah iman pun kena ucap kalau boleh 300 kali paling kurang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, 300 kali. Mudah tuan-tuan bagi orang yang dah ada masa, yang dah berumur lebih, boleh. Kerana orang zikir hidup si Allah, orang tak zikir mati di sisi Allah SWT. Jadi ubat vaksin tadi tuan-tuan tolong amalkan, cuba amalkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang balik, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Baca setiap lepas subuh, setiap lepas asar, tu hadis Nabi beritahu. Dan ketambahan lepas zuhur asar baca juga 3 kali. Dan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqun 3 kali. Dan siapa yang nak dapat 70,000 rahmat daripada malaikat, tuan-tuan baca
selepas subuh juga. Kebanyakan lepas subuh dan lepas asar. Iaitu baca suratul Hasyr di 3 ayat penghujung. Baca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim 3 kali. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Baca suratul Hasyr di hujung itu. Bukan law anzalna pun boleh juga baca, tapi dia baca dalam hadis beritahu, dalam tafsir Ibnu Katsir saya baca, saya dengar, bacalah huwallahu allazi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadati warrahmanur rahim wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Baca doa tu. Suratul Hasyr 3 ayat yang penghujung, tuan-tuan. Tuan-tuan nanti buat semakkan, baca dalam Quran. Tolong amalkan lepas subuh dan lepas asar. Dan bagi orang biasa-biasa tu baca law anzalna pun, daripada pangkal law anzalna pun baik juga, tak ada masalah. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jadi kita minta, kalau sekiranya fitnah telah berlaku, kerosakan, kita boleh minta, ya Allah, jauhkan aku daripada fitnah keburukan ini dan matikan aku dalam kebaikan, matikan aku dalam iman, dalam amal, tu boleh. Tetapi kalau kecewa hidup minta mati, kalau macam ni lebih baik aku mati, ya Allah, tak boleh. Itu tak boleh. Perkataan percakapan kita doa tu haji. Larangan mencita-cita kematian diriwayatkan daripada Abu Hurairah, muka surat 19 tadi, sambungan, bahawa Rasulullah SAW bersabda, la yatamanna ahadukumul maut wa la yad'u bihi min qabl an ya'tiyah innahu idza mata ahadakum qata'a amaluhu wa innahu la yazilul mu'min umruhu illa khaira. Janganlah sekali-kali, hadis tadi bermaksud, janganlah sekali-kali seseorang daripada kamu menginginkan mati. Dia nak mati, minta. Dan janganlah berdoa meminta mati sebelum datang waktunya. Dan sesungguhnya apabila salah seorang kamu telah mati, maka terputuslah amalnya. Padahal umur seorang mukmin itu sesungguhnya justru akan menambah kebaikan padanya. Jadi tuan-tuan, doa kepada Allah, minta Allah panjangkan umur kita, berkatkan umur kita dalam mentaati istiqamah beribadat pada Allah. Boleh tuan-tuan, kita doa pada Allah. Sebab masa yang paling baik kita nak minta pada Allah ketika tuan-tuan lepas solat. Dan ketika solat tu ketika sujud. Ketika sujud dalam tahajud ataupun semayang-semayang sunat. Jangan sekali kita semayang bersama imam, tiba-tiba kita semayang dengan imam, kita sujud lama-lama. Ini kalau silap-silap boleh jadi haram dan makruh, tuan-tuan. Kalau terlampau lama, lebih 2 rukun dia langgar, menyebabkan semayangnya sah tapi tak dapat pahala semayang jemaah. Perbuatan tu. Itu kena jaga, tuan-tuan. Bila kita jadi makmum, jadilah makmum mengikut imam. Dan dijadikan imam itu adalah untuk diikuti. Tuan-tuan tuan-tuan, bila imam takbir Allahu Akbar, tuan-tuan jangan tertinggal takbiratul ula. Takbiratul ula sangat mahal. Ini kadang-kadang kita tak ambil perhatian. Kalau masbuk memang tak dapat dah.